Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk pada hari ini ialah mengenai satu pertubuhan di Indonesia, iaitu pertubuhan yang paling ramai pengikut di Indonesia, iaitu Nahdlatul Ulama, ataupun Kebangkitan Ulama. Pertubuhan Nahdlatul Ulama ataupun kita sebut sebagai NU ataupun dalam sebutan Indonesia sebagai NU merupakan pertubuhan antara yang terbesar di Indonesia dan mungkin terbesar juga di dunia, yang mana pengikutnya lebih kurang 80 juta orang. Itu hanya di Indonesia sahaja. Dan pertubuhan NU juga ataupun Nahdlatul Ulama ini turut berkembang sehingga ke Malaysia. Dan banyak pertubuhan Malaysia, terutamanya daripada aliran tradisional iaitu aliran Asy'ariyah, menggunakan ataupun menaikkan slogan-slogan NU dan mengaku sebagai sebahagian daripada Nahdlatul Ulama. Dan sebelum itu kita tengok dulu sedutan lagu NU. Usolli sholate NU adan pindu Jumatane NU nganggo usolli sholate NU Lagu NU tadi telah dinyanyikan ataupun telah disyairkan oleh Habib Syekh. Bila sebut Habib Syekh, memang seorang yang cukup popular dekat Indonesia, di mana semasa pemerintahan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, Habib Syekh ini selalu datang untuk berkasidah di Malaysia, selalu dijemput ke Malaysia. Namun apabila kita mengalami wabak COVID-19, nampaknya dah lama kita tak dengar kasidah daripada Habib Syekh. Untuk melepaskan rindu, biasanya kita akan tengok YouTube dan mendengar suara Habib Syekh yang agak lunak. Tapi pada hari ini kita bukannya nak bincang mengenai Habib Syekh. Tetapi Habib Syekh merupakan salah seorang daripada pengikut Nahdlatul Ulama. Dekat Indonesia ada dua kelompok, iaitu kelompok yang besar iaitu Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Dan Nahdlatul Ulama ni bukan hanya di Indonesia tetapi turut sampai ke Malaysia, di mana banyak pertubuhan-pertubuhan agama terutamanya yang beraliran tradisional ataupun Asy'ariyah ini menggunakan slogan Nahdlatul Ulama. Bahkan ada Nahdlatul Ulama Cawangan Perak dan sebagainya. Dan kita boleh carilah dalam Facebook dan juga dalam media sosial yang lain. Jadi Nahdlatul Ulama ni sebenarnya adalah satu pertubuhan ulama. Nama dia pun adalah Kebangkitan Ulama, pertubuhan ulama pesantren ataupun dalam bahasa Malaysia kita panggil sebagai ulama pondok. Untuk mengorganisasikan pertubuhan-pertubuhan pesantren yang sebelum ini adalah tidak terorganisasi yang baik. Indonesia ni adalah sebuah negara yang antara terawal di Asia Tenggara yang menerima nasionalis. Jadi seawal tahun 1900 orang-orang Indonesia telah mula bangkit untuk melawan penjajah. Jadi antara yang bangkit adalah golongan-golongan pondok inilah. Jadi pada tahun 1916 mereka telah menubuhkan Nahdlatul Watan. Kemudian mereka menubuhkan Nahdlatul Fikr pada tahun 1918. Kemudian tahun 1926 barulah mereka menubuhkan Nahdlatul Ulama. Iaitu Kebangkitan Ulama yang diketuai oleh Rais Akbar dia, iaitu Kiai Hashim Asy'ari. Kiai Hashim Asy'ari ni memang cukup dikenali di Malaysia sebagai antara orang terkenal lah. Dan pada peringkat awal, Nahdlatul Ulama ni sebenarnya adalah dianggotai oleh ulama-ulama aliran Asy'ariyah daripada Pulau Jawa. Kemudian dia berkembang ke Sumatera dan pelbagai tempat di Indonesia.
Okey, dan ada parti-parti politik yang turut orang kata mendapatkan pengaruh daripada Nahdlatul Ulama, sebab kuasa Nahdlatul Ulama agak besar, iaitu 80 juta orang. Walaupun tidak semua akan mengundi pilihan Nahdlatul Ulama, tetapi sekurangnya kalau dapat separuh dah 40 juta yang akan mengundi mengikut kepimpinan. Okey, sekarang ni ketua awam dia, ketua umum dia, ketua umum Tafiziyah adalah Kiai Syahid Akil. Kalau tak silap saya, Kiai Syahid Akil sehingga sekarang lah. Dan dia masih menjalankan tugas dia pada waktu ini. Dan sebagaimana saya sebutkan sebelum ni, Nahdlatul Ulama adalah pertubuhan ulama yang beraliran Asy'ariyah dan juga bermazhab Syafi'i, dan juga dari segi tasawuf dia mengamalkan fahaman Imam Al-Ghazali dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Okey, dan sebenarnya apa yang diamalkan oleh Nahdlatul Ulama ini sebenarnya sama sahaja dengan apa yang ada dekat Malaysia. Kita orang Malaysia majoritinya adalah berfahaman Asy'ariyah, kemudian bermazhab Syafi'i. Semua negeri kita adalah bermazhab Syafi'i kecuali negeri Perlis. Okey, negeri Perlis ni dia telah keluar daripada mazhab Syafi'i pada tahun 1926 dan dia tidak bermazhab. Okey, negeri Perlis ni dia tak ada mazhab. Tetapi kita tahulah walaupun tak ada mazhab, dia sebenarnya adalah berfahaman Wahabi lah. Okey, dan dekat Indonesia juga ada juga pertubuhan Muhammadiyah. Okey, Muhammadiyah ni mirip macam Wahabi tapi setengahnya tidak mengakui. Okey, kalau kita tengok dia membezakan antara Muhammadiyah dengan Wahabi ni, dia kata berbeza. Okey, dan kalau kita tengok senarai yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah beberapa bulan dulu, dan kita dapat tengoklah perbezaan antara Wahabi dan Muhammadiyah lah. Jadi berdasarkan perbezaan yang dikeluarkan oleh pertubuhan Muhammadiyah itu, jelas di sini bahawa Muhammadiyah sebenarnya bukannya Wahabi, walaupun dia tidak menolak, walaupun dia tidak menerima mazhab Syafi'i secara umum, tetapi dia menerima pakai semua mazhab-mazhab yang lain. Okey, dan Nahdlatul Ulama ini adalah pertubuhan umat Islam yang paling besar di Indonesia, bahkan paling besar di dunia lah. Okey, dan sampai sekarang pada tahun 2015 ada lebih kurang 80 juta pengikut. Okey, pengikut ni tak semestinya menjadi ahli, tetapi sekurang-kurangnya berfahaman dengan fahaman yang dibawa oleh Nahdlatul Ulama. Okey, dan antara orang popular lah Nahdlatul Ulama ialah Gus Dur. Okey, bekas Presiden Indonesia Gus Dur ataupun Abdul Rahman Wahid. Okey, walaupun beliau digulingkan, tapi sebenarnya dia telah banyaklah memberi sumbangan kepada negara, walaupun dikatakan bahawa zaman beliau memerintah banyak rasuah dan sebagainya. Tetapi kalau kita tengok zaman-zaman presiden lain pun saya rasa hampir samalah. Okey, tapi sumbangan dia kita tidak boleh nafikan. Okey, dan pertubuhan Nahdlatul Ulama merupakan benteng bagi umat Islam di Indonesia. Okey, buktinya apabila kelompok-kelompok Raja Saudi ni suatu hari dia nak robohkan semua tinggalan-tinggalan Islam ataupun tinggalan-tinggalan sejarah Islam dekat Mekah dan juga Madinah tu, maka antara yang kuat menentang adalah golongan-golongan Nahdlatul Ulama ni lah. Okey, jadi Nahdlatul Ulama ini telah memberi bangkangan kepada Raja Arab Saudi, sehingga Raja Arab Saudi ini tidak terus merobohkan tinggalan-tinggalan Islam tersebutlah. Okey, jadi saya rasa setakat itu saja perkongsian pada malam ini, pada hari ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.